Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, apa khabar semua? So, saya harap semua pelajar pengajian kejuruteraan awam Sekolah Menengah Teknik Tuan Guru Jaafar berada dalam keadaan sihat dan terus bersemangat. Okey. So pada kali ini saya ditugaskan, giliran saya untuk membincangkan berkaitan dengan modul 1 bagi subtopik 1.4 iaitu perabot jalan. Okey, modul 1 ni adalah sistem pengangkutan dan kejuruteraan jalan. So, minggu lepas, kamu bersama dengan Cikgu Radin telah membincangkan berkaitan dengan pembinaan jalan, pembinaan lapisan turapan dan sebagainya. Okey, cara nak mengatasi kerosakan lapisan turapan dan sebagainya. So, benda tu semua telah diperbincangkan pada minggu lepas bersama dengan Cikgu Radin. So, pada kali ini, saya ditugaskan untuk membincangkan berkaitan dengan 1.4 iaitu perabot jalan dalam modul 1. Okey. So, saya harap semua pelajar telah bersedia dengan buku catatan, dengan pensel, untuk mencatat segala apa info-info yang saya cuba sampaikan pada kali ini. Okey. So, kita pergi kepada apa dimaksudkan sebagai perabot jalan. Okey, orang panggil perabot. So, apa dia perabot jalan? So, perabot jalan ialah semua jenis kelengkapan yang disediakan di permukaan. Ingat, di permukaan ataupun di tepi jalan. Bagi memastikan memastikan perjalanan pengguna jalan lebih lancar dan lebih selamat. Okey, so ingat, kelengkapan yang disediakan di permukaan ataupun di tepi jalan bagi memastikan perjalanan pengguna lebih lancar dan lebih selamat. Ketiadaan perabot tersebut boleh mengakibatkan kemalangan kepada pengguna ataupun tidak sampai ke destinasi hendak dituju. Okey, so saya rasa kamu dah boleh bayangkan apa kelengkapan yang perlu ada, yang kamu dah nampak, yang biasa kamu nampak pada sesuatu jalan raya. Okey. So, perabot jalan dia terbahagi kepada 4. Okey, satu adalah tanda lalu lintas. Okay, bayangkan, apa tanda lalu lintas yang biasa kamu nampak? Okay. Yang kedua, tanda jalan. Apa yang biasa kamu nampak pada tanda jalan? Contohnya apa? Zebra line. So, itu adalah tanda jalan. Yang ketiga, kelengkapan keselamatan. Yang keempat adalah kemudahan jalan. Apa kemudahan yang disediakan? So, perabot jalan dia terbahagi kepada 4 tadi kategori. Tanda lalu lintas, tanda jalan, kelengkapan keselamatan, dan yang keempat adalah kemudahan pada jalan, kemudahan jalan. Okey. So, kita pergi yang pertama iaitu berkaitan dengan tanda lalu lintas. Okey, tanda lalu lintas hendaklah ringkas, mudah difahami dan mudah dilihat. Okey, ciri tanda lalu lintas mestilah ringkas, mudah dilihat, mudah difahami. Tanda lalu lintas, apa tujuan dia? Mengawal lalu lintas, memberikan arahan dan panduan kepada pengguna jalan. Dan tanda lalu lintas ini boleh dikategorikan kepada 3, iaitu tanda peraturan, tanda amaran, tanda maklumat. Okey, so tolong ingat. Tanda lalu lintas dia terbahagi kepada 3, iaitu peraturan, dan peraturan itu pula terbahagi kepada 2, mandatory dan larangan. Tanda amaran dan tanda maklumat. Okey, kita pergi kepada satu persatu. Okey, tanda peraturan. Tanda peraturan adalah tanda yang dikuatkuasa di bawah undang-undang lalu lintas. Okey, pelanggaran kepada arahan ini boleh didakwa mengikut ordinan lalu lintas. Bolehlah dikenakan saman. Okey, kalau ada polis boleh kena saman. Okey, traffic threat, tahan JPJ dan sebagainya lah. Okey, so itu dimaksudkan sebagai dia pelanggaran kepada arahan ini boleh didakwa mengikut ordinan lalu lintas. Okey, tanda peraturan dibahagikan kepada 2,
iaitu tanda mandatori yang semacam saya beritahu tadi, tanda mandatori dan tanda larangan. So, tanda peraturan terbagi kepada dua, iaitu mandatori dan yang satu lagi adalah larangan. So, apa beza dia? So, tanda mandatori, pengguna jalan raya wajib mengikut arahan tanda mandatori. Wajib mengikut arahan bagi mengelakkan kemalangan yang boleh membawa kecederaan, kerosakan harta benda dan kematian. Okey, contoh-contoh tanda mandatori seperti yang ditunjukkan. Okey, jalan terus, belok ke kanan saja, belok ke kiri saja, laluan basikal, laluan motosikal. Okey, so itu adalah tanda mandatori. Apa dia tanda larangan? Tanda larangan adalah tanda yang memberi panduan dan peringatan kepada pengguna jalan raya berkaitan dengan perkara yang dilarang dilakukan. Okey, so tanda larangan adalah tanda yang memberi peringatan untuk pengguna tidak melakukan. Okey. Jika lakukan apa? Sama juga, dia boleh dikenakan apa panggil? Tindakan saman dan sebagainya. Okey, terdapat pelbagai tanda larangan di jalan raya. Okey, pengguna jalan raya seharusnya akur kepada arahan tanda larangan bagi memastikan aliran trafik berjalan lancar dan tidak mengganggu pengguna jalan raya yang lain. So, contoh tanda larangan adalah seperti yang ditunjukkan. Okey, dilarang masuk, dilarang membelok ke kanan, dilarang U-turn, pusing balik, kenderaan melebihi berat 8 tan dilarang melalui laluan ini, beri laluan, okey, persimpangan, berhenti di simpang jalan. So, ini adalah tanda-tanda larangan. So, bermula pada hari ini, cuba bezakan apa dipanggil sebagai tanda mandatori dan apa yang dipanggil sebagai tanda larangan. Apa beza kedua-dua tanda tersebut? Okey, apa beza tanda mandatori dan apa beza beza dengan tanda larangan? Okey, cuba buat. Okey. Yang kedua adalah tanda amaran. Tanda amaran ialah tanda yang memberi amaran kepada pengguna tentang bahaya yang berada di hadapan. Okey. Seperti jalan tak rata, selekor bahaya, simpang jalan, okey, lintasan kereta api, jalan bengkak-bengkok, jalan licin, jalan sempit, curam. So ini adalah tanda-tanda amaran yang memberitahu berkaitan dengan bahaya yang berada di hadapan. Okey, so itu adalah tanda amaran. Yang ketiga adalah tanda maklumat. So tanda maklumat, tanda ini memberi maklumat kepada pengguna jalan berkaitan dengan jarak perjalanan, nama jalan, nama pekan ataupun bandar dan arah. Okey, contoh tanda maklumat adalah seperti di bawah. Seperti yang saya tunjukkan pada slide. Okey, dilarang meletak kenderaan, hospital, okey, simpang ke destinasi, okey, arah bulatan, jalan mati dan sebagainya, stesen minyak dan sebagainya. So, ini adalah contoh-contoh tanda maklumat. So, tanda maklumat ni kalau kamu perhatikan betul-betul di jalan raya, ada beza antara jalan raya dengan lebuh raya ekspres. Ada beza dia. Terutama dari segi warna. So, selalunya kalau jalan raya, kita akan nampak tanda maklumat bagi menunjukkan perjalanan ataupun jarak selalunya berwarna biru ataupun biru dan putih. Kalau dekat lebuh raya ekspres, selalunya berwarna hijau. Okey. So, ini adalah tanda-tanda maklumat. So, tanda lalu lintas terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama adalah tanda peraturan, yang kedua adalah tanda amaran dan yang ketiga adalah tanda maklumat. Itu yang perlu kamu tahu. Dan perlu dapat bezakan serta perlu dapat menyatakan beberapa contoh bagi tanda-tanda tersebut. Okey. So, ini adalah tanda jalan. Okey, tanda jalan berfungsi sebagai panduan kepada pengguna jalan semasa menggunakan jalan raya. Tanda ini amat efektif untuk memberi amaran dan arahan lalu lintas secara berterusan. Tanda jalan biasanya diletak
pada permukaan jalan. Dicat pada permukaan jalan. Contohnya apa? Garisan tengah, garisan tepi, dilarang memotong, okey, garisan larangan berhenti, lintasan pejalan kaki dan sebagainya. So ini adalah tanda jalan, tanda yang berada di atas permukaan jalan. Okey. Yang ketiga adalah kelengkapan keselamatan. Apa dia kelengkapan keselamatan? Kelengkapan keselamatan dipasang bagi meningkatkan tahap keselamatan pengguna jalan raya. Pemasangan kelengkapan keselamatan boleh dipasang di bahagian pembahagi jalan, bahagian tepi jalan dan tepi tiang jambatan. Okey. Dia boleh pasang kat situ. So gambar rajah bawah, foto bawah menunjukkan kelengkapan keselamatan yang biasa kamu nampak. Contohnya apa? Penyahla lurus, jalur derum, rel adang, berbendul, bonggol. Okey. So ini adalah kelengkapan keselamatan yang dipasang pada permukaan jalan. Okey. Dan yang keempat adalah kemudahan jalan. Okey, selain perabot jalan, terdapat juga kemudahan lain yang disediakan untuk membantu pengguna jalan. Antara kemudahan yang disediakan adalah seperti R&R, telefon kecemasan dan lampu jalan. Okey, kawasan rehat dan rawat dibina untuk membolehkan pengguna berhenti berehat sebelum meneruskan perjalanan semula. Biasanya kawasan ini dibina di lebuh raya. Okey, telefon kecemasan juga dibina di lebuh raya pada jarak yang tertentu. So, saya rasa kamu biasa nampak pada jarak yang tertentu ada pondok telefon ataupun telefon kecemasan. Okey, telefon tersebut digunakan untuk menghubungi bahagian pengurusan lebuh raya bagi membantu pengguna yang menghadapi masalah. Okey, so yang biasa kita nampak apa? R&R satu, highway lah. Yang kedua, telefon kecemasan. Yang ketiga yang biasa kita nampak adalah lampu jalan. So, lampu jalan pula bertujuan untuk meningkatkan kebolehlihatan pengguna, terutama pada waktu malam. Mesti kamu biasa nampak ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna putih. So, dia ada bezakan dia. Ada bezalah antara warna-warna tersebut, lampu tersebut. So, lampu jalan boleh meningkatkan keselamatan pengguna di lokasi yang berbahaya seperti di persimpangan jalan, selekoh, bulatan dan sepanjang terowong. Okey. Lampu jalan juga meningkatkan kelancaran jalan lalu lintas serta mengurangkan kes jenayah. Okey. So, lampu jalan ni ada 3 jenis. Yang pertama sekali adalah lampu pendaflor. Apa beza dia? Apa ciri lampu pendaflor? So, lampu pendaflor ni memancarkan warna putih yang terang. Okey, mempunyai jangka hayat yang panjang dan sesuai dipasang berhampiran dengan kawasan memberi belah ataupun premis perniagaan. Yang kedua adalah lampu wap sodium. Okey, dia mengeluarkan warna kekuningan yang dapat dilihat pada jarak yang jauh. Sesuai digunakan di sepanjang jalan. Okey, sepanjang jalan selalunya ada lampu yang berwarna kuning. So, itu adalah lampu wap sodium. Okey, dan yang ketiga ada lampu wap raksa. So, apa ciri dia? Mengeluarkan cahaya putih yang terang dan mempunyai jangka hayat yang panjang. Sesuai digunakan di persimpangan lebuh raya dan plaza tol. Itu sebabnya pada persimpangan ataupun plaza tol kita nampak lampu tu mengeluarkan cahaya yang warna putih. So, itu adalah lampu wap raksa. So, ini adalah kemudahan yang ada pada laluan ataupun yang berada pada jalan. Okey. So, ini adalah telefon kecemasan. Biasa nampak kan? Selalunya berwarna oranye. Dia berada di tepi
jalan raya. Okey, telefon kecemasan hanya boleh digunakan semasa kecemasan seperti kereta rosak ataupun berlaku kemalangan yang memerlukan bantuan peronda. Okey, telefon kecemasan berada pada setiap jarak 2 kilometer di sepanjang lebuh raya. Okey. So bila kita gunakan telefon ni secara automatik pihak peronda boleh kenal pasti lokasi kita tanpa kita maklumkan. Okey, so ini adalah telefon kecemasan. Okey. So saya harap kamu jelas berkaitan dengan subtopik 1.4 iaitu berkaitan dengan perabot jalan. So saya ulang balik, apa dia perabot jalan? Apa ni kita panggil sebagai perabot jalan? So kena tahu. Okey. Dan perabot jalan ni terbahagi kepada berapa? So perlu tahu. Okey. Apa ni dipanggil sebagai tanda tanda lalu lintas, tanda jalan. Okey. Kemudahan jalan. Okey. So benda-benda tu sepatutnya kamu dah jelas dari apa yang saya cuba sampaikan tadi. Okey. So saya harap semua pelajar dapat membezakan antara tanda fakturan, tanda amaran dan satu lagi adalah tanda maklumat. Okey, so sekian untuk sesi pada kali ini yang saya cuba sampaikan, yang saya cuba terangkan berkaitan dengan perabot jalan. So saya harap kamu semua jelas. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh terus berhubung dengan kami. Okey, sekian.